COVID-19 merebak begitu pantas sehingga mengancam masyarakat seluruh dunia dan negara Malaysia tidak terkecuali. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus ialah wabak penyakit coronavirus 2019 yang berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di Bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020. Sehingga 24 Jun, lebih daripada 9.36 juta kes COVID-19 telah dilaporkan dalam sekurang-kurangnya 180 negara manakala jumlah kematian adalah 480,000. Di Malaysia pula, jumlah kes secara keseluruhan adalah 8,596 dan jumlah kematian adalah sebanyak 121. Batuk, demam, selsema dan sukar bernafas merupakan simptom-simptom jangkitan COVID-19. Pelajar sekolah dan juga Institut Pengajian Tinggi di Malaysia tidak dibenarkan menghadiri kelas sejak pelaksanaan PKP pada 18 Mac 2020. Mereka dinasihatkan berada di rumah dan meneruskan pembelajaran dalam talian melalui WhatsApp, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom dan lain-lain. Bukan itu saja, kerajaan juga membatalkan peperiksaan UPIASA dan PT3 bagi tahun 2020. Dan mereka juga telah membuat keputusan untuk menunda tarikh peperiksaan awam SPM dan STPM. Krisis COVID-19 ini tidak akan berakhir sehinggalah penemuan vaksin di mana jangkaan awal senario ini hanya akan berlaku sekitar tahun hadapan. Adakah pelajar perlu meneruskan pembelajaran dalam talian walhal pelbagai isu timbul akibat pembelajaran tidak formal ini, iaitu pelajar yang tidak mempunyai akses internet, pelajar yang tiada peranti, kesukaran guru dan ibu bapa memantau prestasi pelajar dan tiada proses pembelajaran dua alas, baliknya hanya membuat kerja rumah. Semasa PKP ini, semua premis perniagaan diarah tutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serba-niaga yang menjual barangan keperluan harian. Ini memberi kesan kepada keluarga peniaga tersebut yang bergantung kepada untung daripada perniagaan tersebut. Bukan itu saja, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia menganggarkan lebih 2.4 juta rakyat Malaysia akan kehilangan pekerja disebabkan ketidakupayaan majikan membayar gaji dan banyak syarikat terpaksa menamatkan perniagaan. Kira-kira 67% daripada jumlah itu membangkitkan pekerja tidak mahir dan kebanyakannya tidak mempunyai pendapatan tetap. Bank Negara Malaysia juga menjangkakan KDNT pada tahun 2020 adalah di antara negatif 2.0% hingga 0.5%. Pelaksanaan PKP yang berkuasa sejak Rabu 18 Mac, sektor pengangkutan udara turut terjejas. Pintu masuk negara sudah ditutup. LRT, MRT, KLIA Express, KLIA Transit, ETS, KTM Komuter, KTM Antarbandar dan KTM Skypark turut menghadkan operasi mereka dari jam 6 pagi hingga 10 pagi dan 5 petang hingga 10 malam. Kerajaan mengumumkan pemberian internet percuma sebanyak 1 GB setiap hari sehingga 31 Disember 2020. Untuk makluman, pemberian internet percuma ini telah dimulakan sejak PKP dan kini disambung sehingga penghujung tahun bagi memudahkan urusan pembelajaran secara online. Data 1 GB percuma ini boleh digunakan dari jam 8 pagi sehingga 6 petang setiap hari. PHYTL Foundation juga mengelurkan bantuan pemberian telefon bimbit percuma
lengkap dengan data 120GB iaitu 10GB sebulan selama 12 bulan bagi membantu para pelajar dari keluarga B40 untuk meneruskan pembelajaran dari rumah. Kumpulan YTL juga mengumumkan pemberian data percuma untuk membolehkan murid-murid sekolah kerajaan untuk terus mendapat pendidikan di rumah. Setiap SIM kad ini datang bersama 40GB data yang sah digunakan selama 2 bulan. Kerajaan mengambil inisiatif membantu peniaga mengurangkan bebanan kewangan meruncing yang boleh menyebabkan lebih ramai kehilangan pekerjaan. Tekno usahawan iaitu usahawan menjalankan perniagaan bersandarkan teknologi. Hakikatnya, tekno usahawan amat diperlukan untuk negara kita ketiga ini dan pasca COVID-19. Tekno usahawan boleh menonjolkan diri seterusnya mengukuhkan perniagaan. Tekno usahawan mempunyai banyak kelebihan berbanding pesaing tidak berasaskan teknologi. Kelebihan ini aset paling besar dalam mengekalkan dan menstabilkan perniagaan. Kerajaan memperuntukkan 25 juta diberikan kepada MDEC bagi program Global Online Workforce iaitu GLOW yang bertujuan untuk memberi latihan kepada rakyat Malaysia untuk menjana pendapatan melalui tugasan platform dalam talian. Ia merupakan satu inisiatif yang tepat pada masanya. Kerajaan turut mengumumkan yang akan memberikan kredit dompet digital sebanyak RM50 untuk rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan berpendapatan kurang daripada RM100,000 setahun. Menariknya, kredit ini akan dipadankan dengan penawaran voucher, diskaun dan pulangan tunai bernilai RM50 bagi pembelian fizikal. Kerajaan dijangka menawarkan kredit RM50 ini bermula bulan Julai 2020 ini. Teknologi 5G. Teknologi ini dilancarkan dan bakal dinikmati mulai pada tahun 2021. Ini merupakan penambahbaikan kelajuan dan penggunaan teknologi baru yang tidak dijangkakan. Ini memberi reaksi segera dari segi pengubalan dasar, regulasi baharu merangkumi hak dan privasi pelanggan, perniagaan, ekonomi, keselamatan, pendidikan, pengurusan, keusahawanan, pertanian dan pentadbiran walaupun dalam tempoh PKP. Kesimpulannya, wabak COVID-19 ini mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada sektor-sektor di Malaysia. Walau bagaimanapun, kita rakyat Malaysia dapat mengatasi masalah tersebut dengan penggunaan teknologi. Teknologi merupakan sesuatu kemudahan yang sangat penting kepada rakyat Malaysia pada masa ini, terutamanya dalam sektor perkhidmatan, pendidikan dan perniagaan. Hal ini demikian kerana melalui teknologi sahaja, rakyat Malaysia dapat melakukan pembelajaran dalam talian, kerja dari rumah serta pembelian dan penjualan dalam talian semasa waktu PKP ini untuk mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19. Rakyat Malaysia perlu melalui tempoh ini sebagai pengalaman dan cabaran baru, bukan sebagai masalah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.